Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Saya yakin masih ramai lagi teman-teman kita yang terjebak dalam musibah banjir. Apa khabar Puan Rubidin bersama pasangannya? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia. Saudara Hafiz Wan Basirun, Saudara Pendekar Mata Satu, Waalaikumsalam. Zamari LC, Saudara Marjan, itu juga dengan Saudara Mustafa Ilyas. Apa khabar saudara? Pendekar Mata Satu, rumah saya Alhamdulillah. Alhamdulillah tiada apa-apa nampak gayanya. Madiani, kasihan Saudara Muhammad Hisham, Oping Temu, apa khabar? Tahniahlah orang Sarawak, susah pun selesai. Pilihan Raya Ruby, Waalaikumsalam ya. Aris Saleh, Saudara Muhammad Radhi, Saudara Zul di Sarawak, apa khabar Zul? Dengan kerajaan two-third majority ini, mudah-mudahan Sarawak akan berubah. Saudara Azhar Haji Ahmad Manam, Saudara Faizal Acoy dari Kelang. Aduhai, kawasan Meru tu Faizal teruk teman-teman saya yang kena di sana tu hujan dengan banjir. Rajina, Saudara Syukur, Crystal Michelle, apa khabar? Saudara Naraini Said, Abi K, Abi No, Waalaikumsalam. Hamzah Hussein, apa khabar saudara? Saudara Sabarudin Din, Waalaikumsalam. Saudara Guardian Leon, Warung Kudapan, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, apa khabar saudara? Terima kasih hadir dari Bera Pahang. Berhujan tak? Mudah-mudahan tak ada banjir sana. Syukur Jamil, Saudara Muhammad Amin, Saudara Abu Nem, Muhammad Kamal Hassan. Begitu juga dengan Saudara di Katong, Saudara Azmi Nordin, Darman Shah Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Daniel Chong, how are you? Muhammad Azmi Muhammad Ali, terima kasih. Sharing is done. Ya saudara, saya mengingatkan anda supaya share dan like serta kalau boleh subscribe juga, iaitu di kalau sampai itu subscribe jugalah untuk WhatsApp saudara, sebab dalam WhatsApp ni juga saya membuat pencerahan. Jadi kalau berlaku sesuatu dekat Facebook, boleh lari pada WhatsApp. Baik saudara, saya harus melaporkan suasana hari ini. Terima kasih Saudara Rio dari Universiti Melaya yang tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya memberi laporan tentang kedudukan negara kita. Hari ini Ahad 19 Disember 2021 merupakan hari yang ke-640 virus corona melanda di negara kita. Alhamdulillah, hari ini nampak gayanya ada sedikit susut mungkin hari Minggu dan mungkin sebab banjir, maka jangkitan yang dilaporkan susut. Semalam 4083, tapi hari ini 3108. Jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,718,955 orang. Saudara, begitu juga untuk hari ini, hari yang ke-19 bulan Disember, akhir tahun. Tinggal lagi 11 hari saja lagi saudara. Kita nak menutup tirai tahun 2021 untuk mengharapkan kehadiran tahun 2022 dengan penuh harapan. Hari ini dengan 19 Disember dengan 3,108 kes jangkitan, artinya bulan ini sejumlah 86,173 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Ya saudara, terima kasih saudara Rio daripada Universiti Astagfirullahalazim, daripada Universiti Melaya. Maaf saudara, dalam hujan-hujan begini, tapi petang ni tak ada hujan, cuma cuaca sejuk, amat sejuk. Saudara, ini boleh mendatangkan sesama ataupun bagi orang yang seusia macam saya ni, tentulah agak sedikit terganggu kesihatannya. Ini cucu saya nak masuk, dia pakai stokin hari ni. Dia bila saya buat live, dia mesti nak masuk sama. Pahang teruk dilanda banjir saudara Muhammad Hashim. Saya belum dapat laporan macam mana berlaku di Pahang. Bagaimanapun yang saya dapat laporan di sekitar negeri Selangor. Bagaimanapun Jabatan Meteorologikal Malaysia telah pun mengeluarkan amaran merah saudara. Ini untuk perhatian semua.
terutama kepada penduduk Lembah Kelang kerana hujan lebat dan berterusan sepanjang hari. Ia akan berterusan katanya sampai 19 hingga 20 bulan. Dalam isu itu, the red alert which was issued at 2 PM covered Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat dan Hulu Langat serta Kuala Lumpur. Jadi terdahulu itu Meteorological Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca kuning, tiba-tiba bertukar kepada merah, iaitu di negeri Perak, terutama di kawasan Hilir Perak, di Mualim, di Kelantan itu di Gua Musang, di Pahang, Cameron Highland, Lipis, Jerantut, Bentong, Maran dan Kuantan. Putrajaya, Negeri Sembilan, Jelebu. Jadi ia berlarutan sampai malam ini sahaja. Dan hujan berterusan dijangka berlaku di negeri Kedah juga, di Pulau Pinang dan Melaka. Jadi saudara berhati-hatilah pada kawasan saudara. Baik saudara, hujan-hujan begini pun e-commerce kena berjalan. Tak produktif pun apa yang ada saya wawarkan. Kalau saudara ada produk, sila hubungi Al-Azhar. Al-Azhar di talian 0113304141. 0113304141. Dan beliau mempunyai perniagaannya adalah Haruman Setangi Bakur. Malam tadi orang tanya kenapa sibuk berasap di belakang. Asap itulah asap daripada bakur untuk menjadikan aroma bilik kita, aroma rumah kita mewangi. Ingat saudara, bila rumah kita wangi, maka para malaikat suka dan ia dibenci oleh para syaitan. Saudara, samping itu masih lagi menjalankan parfum yang minyak wangian. Kalau saya suka jenis daripada Amir Al-Khud, memang semerbak harumnya. Enggak bagi saudara, masih lagi buy one free one, beli satu dapat satu percuma. Itu jika anda menanganinya untuk pasangan anda percuma. Saudara, anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah 0177114300 untuk mewawarkan produk saudara, dan bolehlah memesan dendeng manis Siti Farehah. Puan Nuridah Kamarudin, Waalaikumsalam. Semoga memberi rahmat pada mangsa-mangsa banjir. Amin, amin, rabbal alamin. Kita bersimpati ya, Puan Nuridah, Saudara Muhammad Hassan, Saudara Zainal. Saudara yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa dalam musim-musim hujan ni nak makan buah-buahan seperti cherry, anggur, kiwi, apple, pie dan sebagainya. Bolehlah berhubung dengan buah lai, bukan pau. Lai boleh berhubung dengan Syauqi Kizinis di talian 0123575703. 0123575703. Musim-musim hujan ni pesan saja buah akan sampai ke rumah saudara. Okey, usai e-commerce. Seperti biasa kita masuk sedikit tazkirah singkat. Ini tazkirah ni saya dapat daripada teman-teman yang menghantar pada saya. Kadang-kadang waktu subuh, kadang-kadang waktu malam ya. Kalau Jochawi, Saudara Mazuki, Saudara Johari, Izzuddin. Saudara Wang Zailan. Okey, orang sibuk banjir. UMNO ni bebok nak kacau, nak kuasa. Biasalah saudara. Baik saudara, dalam perkongsian satu hadis kali ini, terdapat dalam sebuah hadis yang indah yang dituturkan oleh baginda Rasulullah SAW. Menurut baginda, apabila seorang lelaki itu meninggal dunia dan kerabatnya sibuk dengan persiapan untuk pengembumian, maka berdiri seorang lelaki yang sangat kacak di sisi kepalanya. Dan apabila mayat itu dikafankan dan dibawa ke tanah perkuburan, lelaki itu masuk ke dalam kafan itu dan berada di dada si mati. Dan setelah dikebumikan, setelah orang ramai pulang ke rumah, maka malaikat munkar dan nakir masuk ke dalam kubur dan cuba memisahkan lelaki itu dari mayat tersebut untuk menyoal tentang imannya. Saudara, tapi lelaki kecak itu berkata, dia adalah temanku, dia adalah kawanku, aku tidak akan meninggalkan dia keseorangan. Jika kamu dilantik untuk disuruh siasat, lakukanlah tugasmu. Aku tidak boleh meninggalkannya sehinggalah dirinya dimasuk ke dalam syurga, kata lelaki itu. Selepas dia berpaling kepada sahabatnya, dia pun berkata, aku adalah Al-Quran yang biasa kamu baca, kadang-kadang dengan lantang, dengan suara yang kuat, dan kadang-kadang dengan suara yang perlahan. Janganlah kamu gementar. Ya, selepas disuruh siasat oleh munkar dan nakir, lelaki kecak itu akan menguruskan
simati dari Al-Mala'ul A'la, iaitu malaikat di syurga. Tempat tidurnya terdapat sutra yang terhias dengan kasturi. Itu lelaki kacak itu adalah Al-Quran, saudara. Kerana Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti di hadapan Allah tidak ada pemberi syafaat lain yang lebih tinggi darjatnya daripada Al-Quran. Bukan Nabi, bukan juga para malaikat. Kerana itu saudara, dakaplah, bacalah, hafalkanlah Al-Quran sepanjang kehidupan kita. Saudara, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Tambah-tambah lagi dalam soal kita mengalami musibah sebegini. Saudara Yusuf, saudara Anti Ali, Rosli Yunus, Adi Warna. Ini dalam Instagram. Saudara Haji Abdullah. Terima kasih. Dia kata terbaik teruskan perjuangan. Sumbangan moratorium one off KWSP PM dah tak boleh teragak-agak lagi, tak boleh berkira lagi ya saudara Haji Abdullah. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Pak Japri, Salam Perjuangan, saudara Abdul Aziz. Baik saudara, kita masuk sedikit untuk mutiara kata. Dalam mutiara kata, kiriman saudara Hibil, dia menculitkan kepada saya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kekuatan dirinya. Apa yang ada pada diri manusia itu mereka tidak tahu. Sebagaimana juga tanah. Kadang-kadang ia terdapat emas yang ia sama sekali tidak ketahui oleh pemiliknya. Jadi diri kita ini kita je yang tahu, tapi kita tak tahu kadang-kadang. Kita lupa keistimewaan yang ada pada diri kita. Sebagaimana tanah. Pemilik tanah itu juga tidak mengetahui bahawa dalam tanah itu ada emas yang bernilai. Terima kasih Saudara Hibil dalam tulipan mutiara kata-kata beliau. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah musibah yang mendatang. Musibah yang mendatang. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil, seperti mana saya katakan, beliau menerbitkan bukunya, iaitu buku mengandungi pantun-pantun. Ada ratusan ribuan pantun yang dihasilkan oleh Pak Nazil. Anda boleh melayari Pak Nazil, Nazil Hashim Muhammad di Alamaya untuk mendapatkan buku-buku tersebut. Kata Pak Nazil, pucuk ubi dimasak lemak, goreng haruan, menjamu besan. Orang melobi sampai tergama, memburuk kawan habis-habisan. Jadi Pak Nazil mengharapkan kalau anda nak melobi, nakkan jawatan dan sebagainya, janganlah memburukkan sama kawan sehabis-habisan. Katanya lagi, menganyam rombong setiap hari, laba didapat kepalang suka. Bersikap sombong, membangga diri, menempah tempat di dalam neraka. Jadi beliau menasihati pemimpin, dirinya dan diri kita semua supaya jangan kita bersikap sombong ataupun berbangga diri. Kerana itu adalah bagaikan menempah tiket untuk ke neraka. Terima kasih Pak Nazil. Kemudian sahabat saya, Saudara Malik, pejuang anak muda dari Perak. Hari ini beliau bertemu dengan pimpinan-pimpinan, mengutarakan usaha-usahanya dalam satu pertemuan di Sungai Petani. Dalam usaha untuk mengembangkan fikirannya, bagaimana untuk membangunkan anak-anak muda yang kini terjebak dalam masalah ekonomi. Kata Saudara Malik, pelangi petang cahaya bertitik, malam pasang pelita panjut. Sesudah Covid, bala politik, kini datang banjir mengejut. Jadi beliau merasakan bahawa selepas Covid, ada pula masalah bala politik ni. Kini datang pula banjir secara mengejut. Menurut saudara Nordin lagi, puteri raja cantik rupa jadi pengantin ramai pengapit. Malapetaka semakin menimpa, nasib rakyat semakin terhimpit. Ini juga memberikan kerisauan kepada saya. Saudara Zainal Ishak, Saudara Halil Huda. Saya rasa risau bila berlaku sesuatu musibah ini, maka yang akan terkena, yang terkesan yang amat sangat adalah warga kita, rakyat Marhain. Sebab itu saya berkali-kali minta supaya pimpinan prihatinlah dengan kehidupan rakyat. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun. Kita pergi seketika untuk ruangan gedung ilmu. Ini apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu kita melalui catatannya dalam buku berjudul
pemimpin dalam ungkapan Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000, kiriman sahabat saya, Datuk Tan Sri Johan Jaafar. Ia garapan Saudara Tanas Effendi. Ini amat wajar untuk kita renungkan kerana bangsa Melayu amat mengharapkan pemimpin yang tidak bersifat badak. Kerana dalam buku tersebut menulis pemimpin bersifat badak. Kerana kalau pemimpin bersikap badak, mukanya tebal bagaikan kulit badak, aib tak ada, malunya tak nampak, ke hulu membohong, ke hilir membongak, ke laut menipu, ke darat melagak. Diberi nasihat, ia mengelak. Diberi petua, ia menolak. Rakyat sengsara, negeri pun rosak. Ini kalau pemimpin yang bersikap macam pemimpin badak, pakak badak lah saya katakan. Kemudian jika dijadikan mereka dijadikan pemimpin, bila dijadikan pemimpin, maka datanglah balak. Balak itu musibah, saudara. Dijadikan tua, perangainya tak cedak, tak bijak, saudara. Dijadikan induk, kan lintang kedak, lintang bukang lah tu, lintang kedak, saudara. Negeri binasa, umat terinjak. Itulah artinya, itulah kesannya kalau kita mempunyai pemimpin yang badak, yang pekak badak, saudara. Kita sambung malam besok. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, saya ingin sekali lagi memperingatkan mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab di anda atas setiap suntingan yang dilakukan oleh anda. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas suntingan maupun komen-komen yang diberikan. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda. Saya tak tanggungjawab. Dan sebagaimana saya nyatakan, ini adalah pencerahan politik. Dalam keadaan suasana sekarang yang begini kalut apa semua, saya perlu memberi pencerahan supaya kita faham suasana keadaannya. Jangan orang mudah untuk memesongkan pemikiran kita. Jangan orang anggap kita ni tak sebut tak tahu. Dan prinsip kita bila saya memberi pencerahan, ia adalah berdasarkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara tak bersetuju, tidak ada masalah. Kalau saudara mau berdebat, sila hantar kiriman untuk saya baca. Bila saya baca, mungkin saya boleh kemukakan dalam bicara malam esok dan sebagainya. Dan paling penting, saya amat mengharapkan agar kita menyantuni dengan bahasa yang sungguh harmonis. Saudara-saudara Guardian, kita pelajari, sabar, tunggu saja PR15 ini. Macam rakyat Melaka dengan rakyat Sarawak. Itu saudara Guardian. Saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan gunakanlah bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Laporan yang saya terima setakat ini, setakat petang tadi, jumlah keseluruhan mangsa banjir di 8 negeri adalah seramai 24,543 orang daripada 8,154 keluarga. Itu setakat jam 2 petang tadi. Selepas itu saya tak tahu lagi, mungkin bertambah lagi. Kerana di Pahang terdapat 11,071 orang mangsa. Di Selangor ada 7,458. Dan di Selangor memang saya dapat banyak culipan, terutama di kawasan paling teruk, iaitu di daerah Hulu Langat. Saya ada asrama tahfiz yang hilang secara tiba-tiba di bawah air. Malahan agak menyedihkan, terdapat sebuah rumah. Dalam culipan itu dianggap sebagai rumahku, syurgaku. Rumah itu juga hilang, dirempuh air. Yang tinggal hanya tangganya saja. Dalam sekelip mata saja hilang. Banyak harta benda yang rosak, kereta-kereta yang terbalik, yang dihanyut oleh air sampai ke sungai. Banyak kenderaan yang rosak. Jadi oleh itu kita harus bersabar dan mengharapkan agar saudara dapatlah mencari ikhtiar untuk membina kembali rumah anda yang rosak, yang teruk sangat saya nampak. Begitu juga di kawasan Kelang, di Meru. Tapi untuk anak-anak, pastikan jangan izinkan mereka bermain air. Kerana air yang semalam, kalau banjir semalam, kalau air itu masih bertakung, tentulah banyak kekotoran, kuman dan sebagainya. Pasti jagakan kebersihan, jaga keluarga kita, saudara. Di Kelantan terdapat 4,102 orang mangsa. Ini setakat 2 petang tadi. Di Kuala Lumpur 526. Di Negeri Sembilan ada 499 warga yang terkesan. Di Terengganu terdapat 229. Dan di Perak ada 63 orang.
Jadi jika kita berkesempatan melawat atau dihubungi dan tahu nombor akaun dan sebagainya, eloklah waktu ini. Inilah saatnya jika saudara mau menderma, membantu mereka. Saudara bersama sejiwa, rayang jamit, labu-labi. Kalau ada kesempatan, ulurkanlah bantuan. Kerana sekarang ni mereka amat terdesak. Saya dapat kiriman tadi, dia kata tolong tu, dia kata dah 2 hari tak ada makanan ni. Apalah yang mampu saya lakukan, melainkan mewawarkan dalam ruangan saya ini supaya teman-teman ada unit yang menguruskan mangsa banjir ini segera, terutama di kawasan di Negeri Selangor yang begitu terkesan sangat-sangat, saudara, ya. Dan dapatan saya terdapat kawasan 11 lokasi tanah runtuh dan adakan 4 pusat pemindahan. Itu di sekitar Kuala Lumpur, ya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melalui siasatan tapak dan aduan yang diterima mengenai banjir kilat, mendapati terdapat beberapa lokasi di ibu negara sedang mengalami banjir kilat. Iaitu kawasan-kawasan terlibat adalah di Kampung Priok, di Kampung Baru, saudara, di kawasan Lorong Raja Mahdi, di kawasan Jalan Melaka berhampiran dengan Bank Muamalat, kawasan Jalan Batu Bata dan Jalan Rahmat itu berhampiran dengan PWTC, kawasan Sungai Besi berhampiran stesen LRT, kawasan Kampung Delima, kawasan Jalan Raya Culan, kawasan Kampung Pasir, kawasan Lorong Jambu Laut, itu di Jinjang, kawasan Kampung Kasih Pilih di Sentul, kawasan Kampung Cubadak di Sentul, kawasan Kampung Kolam Air yang berhampiran dengan Sekolah Maxwell Jalan Ipoh. Itu kawasan-kawasan yang dapat dikesan oleh Bandaraya. Tapi yang lain belum tahu lagi, saya dapati sepanjang jalan Kelang Lama tu rasanya pasti banjir kerana air sungai melempah. Terjahan air begitu banyak sekali sehingga kan di Kelang pun banjir, ya, saudara. Jadi sehubung dengan itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun membuka bilik gerakan bertempat di Menara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1 dekat Jalan Raja Laut. Kemudian, jadi kalau saudara dapat menghampiri, kalau ada makanan, ada pakaian, ulurlah bantuan. Sebab mereka terkesan, saya yakinlah, habislah pakaian apa semua dihanyut oleh air. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menggerakkan anggota penyelamat daripada pelbagai agensi sahabat seperti Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia, Rela dan Jabatan Dalaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk melancarkan lagi operasi bantuan dan menyelamat mangsa. Saya juga mendapat kiriman semalam bahawa air di tadahan air di sekitar Ampang misalnya akan dibuka. Jadi pihak tentera dan pihak polis berada dalam keadaan siap siaga mereka untuk memberi bantuan jika diperlukan seandainya terjadi musibah banjir, saudara. Jadi jumlah keseluruhan anggota yang disediakan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lebih kurang setakat ini seramai 640 orang. Kalau saudara ada kesempatan, bantulah, turunlah ke lapangan. Jadi ketika ini pusat pemindahan banjir dibuka. Pusat pemindahan banjir ini dibuka di lokasi seperti berikut, saudara. Pertama iaitu di Dewan Sultan Sulaiman bagi pemindahan penduduk Kampung Baru ataupun Kampung Priok. Kemudian Dewan Jalan Hamzah bagi pemindahan penduduk dari kawasan Jalan Raja Mahdi di Kampung Baru. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Saraswati Lembah Pantai, ini bagi pemindahan penduduk Kampung Pasir. Dewan Komuniti Sentul bagi pemindahan Kampung Kolam Air dan Kampung Kasih Pilih. Jadi jumlah keseluruhan penduduk yang terlibat dengan pemindahan setakat ini adalah seramai 500 orang. Ramai, saudara. Dan terdapat kerosakan yang agak ketara iaitu di Jalan Tunku Abdul Halim. Dan proses itu Bandaraya akan berusaha untuk memperbaiki serta-merta. Jadi kontraktor dijangka masuk ke tapak pada pagi ini. Jadi manakala insiden tanah runtuh juga dilaporkan berlaku di beberapa tempat adanya tanah runtuh, saudara. Itu pertama di lorong Bukit Pantai, itu dekat lingkungan Negeri Sembilan di Bukit Persekutuan. Kemudian di Bukit Ledang di Bukit Damansara, kemudian Jalan Durian 3 di Ceras, Bukit Pantai, Jalan 2/98 di Taman Supreme, Lot 2979 Jalan Penchala Indah, kemudian Bangsa Indah Kondominium, Jalan Kelantan di Bukit Persekutuan, Jalan Bukit Ledang di Damansara, Jalan Pantai Permai di Pantai Hill Park. Jadi ini berlaku runtuhan tanah. Kerana itu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun melantik
pihak Ikram untuk membuat kajian bagi mengenal pasti tindakan penyelesaian yang sesuai untuk dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Segeralah laksanakan bila suasana agak reda sedikit. Ya, saudara, saya menerima kiriman daripada Datuk Rahman. Datuk Rahman dia hantar surat, ada kiriman pada saya. Dia kata, Datuk, ni masalah PM kita ni, Pak Mahir Lambung. Dia marah, betul lah, saya tak tahu. Dia kata, bantu rakyat berkira-kira. Teragak-agak. Katanya anak balik rumah naik helikopter. Saya tak tahu ada ke tak ada, tapi bila tulis begitu, iya ke? Mungkin agaknya kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di Bera semalam. Mungkin kemarin dia balik ke Bera kawasannya. Jadi nak balik Kuala Lumpur tak sangkut, maka terpaksalah digunakan helikopter. Tapi kalau menggunakan helikopter untuk tujuan peribadi, salah tu. Jadi sebab itu Datuk Rahman menghantar kiriman kepada saya terkejut. Ada ke? Saya cuba mencari kalau ada yang membuat kiriman. Kerana katanya rakyat tersadai 10 jam. Ada yang atas bumbung terbiar. Nampak macam zalim lah tu katanya. Ni pun rumah dah dibawa air banjir. Takkanlah nak bagi 500 ke 1000, betul juga. Bagaimana kalau rumah yang saya katakan macam di Ulu Langat apa semua yang habis, tinggal tangga saja, takkan RM500 nak bina balik rumah. Memanglah kita tidaklah mengharapkan kerajaan bina balik rumah itu dengan nilai RM20,000, RM100,000 saudara. Tapi kena dipikirkan macam mana caranya untuk menyelesaikan. Sebab saya sedih lah sebab tulisan itu mengatakan rumahku syurgaku. Cantik rumah tu, rumah papan lah saudara. Memang cantik, saya tengok ada bendera Malaysia waktu sebelum banjir. Tapi bila banjir melanda, hilang, yang tinggal tangga saja. Macam rumah orang Melaka, tangganya saja. Jadi itu keadaannya saudara. Saudara Zulkifli Osman, Edisi Diksi. Kemudian jadi kata Datuk Rahman tadi, dia kata rumah dah dibawa lari air, takkanlah nak bagi 500 ke RM1,000. Sebab saya melihat juga jadi pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, saya rasa masih kabur. Saya harap teman-teman di Jabatan Perdana Menteri dapat menjelaskan. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri menyatakan bahawa kerajaan bersetuju menyediakan peruntukan awal 100 juta untuk pasca banjir bagi membaiki kerusakan rumah dan infrastruktur. Jadi katanya kalau penjawat awam yang terlibat banjir diberi cuti kecemasan pada hari Isnin. Sehari ke 2 hari ke, tak jelas lah, jadi pengumuman yang tak jelas. Kemudian setiap ketua isi rumah yang terjejas banjir akan menerima sumbangan RM1,000. Apakah rumah yang kena banjir itu dapat RM1,000 ataupun untuk memperbaiki rumah? Ini persoalan yang kadang-kadang tergantung. Ayat yang tergantung itu membuatkan kita tak faham. Ni nak bagi ni, besok bila orang tuntut tak boleh. Jadi masalah pula. Jadi kena jelas apakah maksudnya RM1,000 itu untuk memperbaiki kerosakan rumah, ataupun bagi mereka yang terjejas dengan banjir ini, maka atas keprihatinan kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka dihulur seorang RM1,000. Bagi saya RM1,000 itu amat besar lah kadang-kadang sekarang di waktu susah. Dan paling penting dalam saat-saat begini, pastikan menteri-menteri dalam kabinet Yang Amat Berhormat tidak terus menaikkan harga barangan di pasaran. Sebab orang tengah susah ni. Jadi katanya jumlah mangsa banjir yang berlindung di 103 pusat pemulihan, sementara di 8 daerah seluruh Selangor telah pun meningkat 15,000 hari ini. Jadi kerajaan setuju menyediakan 100 juta. Dan kerajaan bersetuju beri cuti kecemasan akibat bencana pada penjawat awam yang terkesan banjir. Berapa hari tak tahu. Inilah keadaan saya, kadang-kadang tak tuntas, tak jelas. Sehari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, seminggu ke, sebutlah. Apalah salahnya kerajaan bersetuju untuk memberi cuti untuk kaki tangan awam yang terjebak ataupun terjejas akibat banjir selama 1 hari, iaitu pada hari Isnin. Full stop. Jelaslah. Ini tak jelas. Saya minta maaf lah. Bukan tujuan saya nak mengkritik, tapi saya perlu menyuarakan supaya rakyat faham, yang tahu. Jadi bukan saja ini berlaku di sekitar kota raya Kuala Lumpur. Ia juga berlaku di Temerloh, ia juga berlaku di Pahang, di Kelantan, di Terengganu, di seluruh negara. Jadi kena bagi tahu. Saya Saudara Muhammad Ali, bukan saya nak busukkan nama Yang Amat Perdana Menteri. Saya katakan pegawai kena buat kerja lah dengan elok. Bukan saya nak busukkan nama, tidak teringat nanti saya. Kalau tak betul, kita kena buat koreksi saudara.
Jangan kita rasakan bahawa segala itu benar saja. Jadi rakyat yang paling penting, beri kalau nak beri penjelasan, nyatakan sejelas-jelasnya. Kita tahu keprihatinan yang mohon pada menteri untuk memberi RM1,000, antara RM500 ke RM1,000. Dan saya dah umumkan, yang mohon pada menteri kata kerajaannya menyediakan RM100 juta. Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi apakah wang itu diberikan, bagaimana cara pemberian? Saya tak mahu nanti jadi macam mana pemberian bantuan prihatin. Tak kesampaian, orang menyumpah lagi, orang marah. Jadi yang dapat, yang tak dapat. Dia saudara, bukan saya niat saya untuk memburukkan sesiapa. Assalamualaikum Ali. So, saya bukan nak pecah belah UMNO ni sama Ali. Tak ada, tak niat. Saya nak jelaskan apa saja. Ya, saudara terpulanglah kalau saudara nak membudik. Terpulang pada saudara lah. Saya bukan nak marah. Kadang-kadang terasa hati juga kita memberi pencerahan sejujurnya. Sepatutnya buat begini. Bukan niat memecah belahkan. Saya nak beritahu. Contoh saya kata, dia buat pengumuman cuti. Berapa hari? Katanya hari Isnin. Apakah pada satu hari itu hari Isnin? Supaya semua orang faham. Yang kedua, beri peruntukan ataupun beri bantuan. Antara 500 ke 1,000. Tapi dalam itu untuk memperbaiki rumah. Apakah untuk memperbaiki rumah? Kalau nak perbaiki rumah, bagaimana juga rumah yang terbang? Saya pun cakap tadi. Macam manalah kita kena fikirkan. Rumah yang dah terbang, hilang terus, tinggal tangga saja. Dia tak memang nak cukup RM1,000. Fikirkanlah bersama. Saya mengajak teman-teman berfikir. Bukan nak memburukkan. Jadi kita berterima kasih pada atas keprihatinan yang amat pada menteri. Jadi saya menyantuni apa yang disarankan oleh pelayar saya. Sebab itu, menurut yang amat pada menteri, dia kata perlu ada pasukan Kementerian Kesihatan di setiap pusat pemindahan sementara. Itu memang sepatutnya dilakukan. Itu arahan Perdana Menteri. Jadi Menteri Kesihatan kena dengar. Jangan ingat anda besar. Perdana Menteri dah arahkan perlu ada pasukan. Itu dari Kementerian Kesihatan di setiap pusat pemindahan sementara. Ini betul untuk mengelak berkembangnya wabak. Ya, saudara, bagi saya kadang-kadang bila tegur tu, tegurlah sebaik mungkin. Tak ada masalah. Tapi jangan kata saya nak memecah belahkan. Janganlah kata saya nak memburukkan. Itu tak betul tu, saudara. Saudara. Begitu juga saya nampak tulisan ataupun kiriman daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Ashraf Wajidi. Dia kata jangan terlalu terikat. Dia mengharapkan di semua pusat-pusat pemindahan sementara jangan terlalu terikat dengan birokrasi. Sehingga kan hanya pusat pemindahan mangsa banjir yang digazetkan sahaja diiktiraf untuk menerima bantuan. Itu Pergerakan Pemuda menzahirkan supaya kita tak mahu ada orang dah susah sekarang ni. Jadi apakah hanya untuk pusat-pusat penempatan sementara yang digazetkan saja diberi bantuan? Bagaimana yang tidak digazetkan? Bagaimana dengan sekolah? Bagaimana dengan masjid-masjid dan sebagainya? Jadi perlu tidak ada birokrasi kerana ramai yang memerlukan bantuan segera, termasuklah makanan, air minum bersih, kain selimut dan sebagainya. Ini banjir, inilah banjir luar biasa. Dia meliputi terlalu banyak kawasan. Banyak pusat-pusat pemindahan sementara, termasuklah di masjid-masjid dan surau-surau yang tidak digazetkan bagi menempati ramai mangsa banjir yang memerlukan bantuan. Jadi belajarlah daripada pengalaman banjir besar yang kita alami pada tahun 2014 yang melanda Pantai Timur. Situasi yang sama juga berlaku ketika ini yang memerlukan penggembelingan semua pihak bagi membantu rakyat secara berkesan dan tidak terikat dengan birokrasi yang menyusahkan bantuan kepada rakyat. Itu kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda. Kemudian dikatanya lagi satu, tak perlulah letak syarat untuk buat saringan COVID ke sebelum diterima masuk ke pusat pemindahan. Ya, ketika ini nyawa rakyat lebih penting untuk diselamatkan. Dan saya melihat juga ini kenyataan media oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama Islam, sahabat saya, Saudara Idris Ahmad. Dia menyatakan bahawa masjid di sekitar wilayah persekutuan boleh dibuka untuk dijadikan penempatan sementara warga yang terjejas dengan banjir. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tindakan itu amat dialukan. Kerana memang sebenarnya itulah matlamat wujudnya masjid. Masjid ini selain untuk tempat kita beramal ibadat, ia digunakan tempat untuk menimba ilmu dengan tazkirah dan sebagainya. Di samping itu, ia juga tempat bermuzakarah di kalangan karyahnya di kawasan tersebut. Dan juga untuk bertanya khabar dalam sebuah kampung ataupun daerah atau penempatan
At least paling tidak tanya khabar, lamalah si Mat ni tak datang, apa jadi, apa khabar dia? Oh, dia dah masuk hospital ataupun dia balik kampung. Jadi itulah tempat bermuzakarah. Tetapi apabila masjid dihalang untuk warga, untuk menunai usahakan nak bermuzakarah, nak masuk pun tak boleh. Masjid ditutup, sedangkan pengoyang dibuka. Masjid pula disediakan oleh cuma boleh semayang jumlahnya banyak ini. Sedangkan stadium bola sepak dibuka. Jadi saya cakap terus terang, yang ini Khairi Jamaluddin kena jawablah dengan muka nangkir nanti. Bila kamu disoal, waktu kamu berkuasa, mengapa kamu melakukan semua itu. Jadi saya amat mengharapkan supaya kita tertelus dan jangan sesekali kita nak memperlihatkan kuasa kita, itu boleh, ini tak boleh, itu boleh, ini tak boleh. Pening rakyat. Sekarang nampak Tuhan dah tunjuk. Bila masjid boleh kita datang berduyun-duyun. Cuma saya nak mengharapkan kepada Dato' sahabat saya, dia Samad, pastikan juga SOP di masjid ni jangan pula wanita yang haid. Kena ingat saudara, tempat kita solat, tempat kita masjid itu kemuliaannya kena dijaga. Jadi macam mana? Jadi kena adalah bisik-bisik, tak payahlah bertanya, kau datang haid ke? Tak boleh. Berbisik-bisiklah sama jiran di kalangan wanita. Kalau dia waktu itu datang haid, jadi penempatannya bagaimana? Kerana darurat dalam apa-apa pun, jadi mufti dan Jabatan Agama Islam kena buat kenyataan. Dalam keadaan sekarang ni, keadaan darurat sekarang ni. Jadi dalam apa-apa keadaan pun, pihak mufti pun kena buat kenyataan agar tidak datang keraguan kepada rakyat, khususnya umat Islam. Dalam keadaan begini, saya juga mohon agar penasihat agama, Datuk Jamil Khair, kerana berbincanglah dengan Menteri Jabatan Perdana Menteri bersama dengan mufti, bagaimana kita nak menyelesaikan agar masjid ini dapat benar-benar dijadikan tempat pengusatan sementara. Sebab orang akan tidur di situ. Malahan kalau ia dah tak ada rumah, macam mana dia mungkin akan berkampung situ, akan dia cari upaya bagaimana nak memindahkan mereka, cari rumah sementara dan sebagainya. Jadi itu keadaannya lah. Bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor, pimpinan sahabat saya yang telah membuat pengumuman bahawa Kerajaan Negeri Johor, itu dia buat pengumuman 3-4 hari dulu. Dia kata bahawa mereka bagi B40, Kerajaan Negeri Johor menyediakan bantuan untuk membeli barang keperluan sejumlah RM200. Dan hari ini juga beliau menyatakan bahawa Kerajaan Johor juga akan menangani mereka terjejas dengan bantuan. Jadi keadaan begitulah, keprihatinan pimpinan negara ini perlu, saudara. Ini yang kita harapkan agar dalam musibah yang tidak diundang. Saya turut bersimpati. Jadi kepada teman-teman pelayar-pelayar yang berkesempatan, tolonglah. Dan dalam keadaan begini, sebab itu saya katakan, yang mohon Perdana Menteri kena secara tuntas. Kena tuntas arahkan kepada wang simpanan pekerja. Inilah masanya rakyat memerlukan bantuan. Okeylah, kita faham bahawa negara pun bukanlah punya banyak kewangan. Ini jadi simpanan rakyat yang berkelayakan. Mereka yang ada simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja, di saat musibah ini, izinkanlah mereka keluarkan wang RM10,000 itu bagi mereka yang layak. Yang tak layak itu saya yakin mereka pun tak akan minta. Jadi tak payahlah bertangguh-tangguh. Begitu juga dengan tentang moratorium dengan bank. Arahkanlah. Sekarang ni nak buat macam mana sekarang? Mereka yang milik kenderaan, selalu lihatlah sendiri. Apabila terkena banjir, kereta tu dah memang tak boleh pakai lah. Dengan enjinnya rosak dan sebagainya. Nak kena bayar duit bank lagi, kita nak bayar lagi. Dan sekarang ni kalau keingat, ini adalah hujung tahun. Berapa hari lagi? Iaitu tinggal lagi 11 hari. Kita akan hadir tahun 2022. Kehadiran tahun 2022 ini tentulah menuntut warga mempunyai simpanan ataupun memerlukan keuangan untuk membeli pakaian sekolah anak, untuk menghadapi kehidupan tahun 2022. Sekolah akan dibuka. Kementerian Pendidikan tak buat kenyataan lagi. Kita nak tahu keadaan sekarang ni. Dan begitu juga Menteri Kesihatan tak pula bagi tahu SOP waktu banjir macam mana. Saya rasa saudara semangat je, betul, saya bersetuju. Kita luluskan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 itu yang terbaik. Sebab yang nak dikeluarkan bukan semua, bukan keseluruhan simpanan. Kalau dia ada simpanan RM100,000, 10%. Kalau simpanannya dalam KWSP
ada ini 200,000, cuma 5%. Kalau dia punya simpanan ada 50,000, mana baru 20%, masih ada lagi baki untuk mereka menghadapi masa-masa tuanya. Tetapi saya dah katakan untuk mereka yang layak untuk keluar 10,000 ni, tentulah usia mereka lebih daripada 40 tahun ataupun 50 tahun. Berapa tahun je lagi nak tunggunya. Dalam keadaan begitu sekarang ni menuntut kehidupan yang susah. Rakyat susah kesan daripada zaman Covid lagi. Dah 2 tahun terkurung, tak boleh buat kerja, setahun tak boleh buat kerja. Kerana perniagaan tak ada, pekerjaan hilang dan sebagainya. Hilang mata pencarian. Jadi bila punca pendapatan hilang, yang diharapkan adalah Covid je lah. Ini bantu Kepulauan Sekolah Pekerja, kesan daripada Covid ini. Jadi sebab itu saya amat mengharapkan agar bank-bank tidak mengenakan tindakan undang-undang terhadap peminjam-peminjam yang gagal membayar semula pinjaman. Sebaliknya peminjam boleh berbincang dengan bank untuk menstrukturkan dia punya hutangnya. Sebab saya lihat motor yang rosak, kereta rosak, kenderaan memang banyak rosak. Malahan yang hilang terus pun ada. Nak buat macam mana tu? Macam mana nak diganti balik? Kalau tak ada kenderaan, macam mana pula mereka nak menghadapi masa untuk menyara kehidupan kalau kenderaan itu digunakan? Jadi sepatutnya Saudara Mat Sepana, inilah waktunya Kepulauan Pekerja dikeluarkan. Betul saya setuju Saudara Mat Sepana. Saudara Perdana Menteri beri cuti cuma 1 hari esok. Ini sama ada Amayar, I cannot brain. Saya tak tahu, dia tak kata cuma sehari. Jadi kata JAS tercabut gigi Datuk, minta dah macam pengemis duit sendiri 10k. Gigi saya dah tercabut. Tapi tak juga dapat. Tak apa, saya akan teruskan juga. Baik, ini perjuangan untuk rakyat. Saya harus menyantuni saudara. Dan kadang-kadang kita pun agak juga lah. Simpan duit dalam bank pun ada interest. Tetapi macam masalah ni satu hal lagi ni. Apabila bank kata setiap kali kamu keluar duit kena RM1. Ini pun perlu je yang dikenakan withdrawal charge ataupun charge pengeluaran RM1. Ini tahun Januari datang ni. Anda masuk bank, keluar RM100, RM1. Duit takkan kena letak dalam tangan. Duit dalam tangan ni selesai habis. Dalam keadaan-keadaan beginilah saya harap agar pimpinan negara dapat memikirkan yang terbaik. Jangan dilayan sangat peminta bank. Bank ni mereka tak ada hati. Saya dah cakap berkali-kali. Bank tidak mempunyai hati. Kalau dia ada hati dan perasaan, mungkin dia tutup. Dia mudah saya dengan bank ni. Apa cara pun aku nak untung. Kamu pinjam RM100, janji bayar sekian waktu, kena bayar. Tak bayar aku saman. Court juga kita pergi. Dan kamu pinjam RM100, bukan bayar balik RM100. Ada dia punya faedahnya. Mungkin RM100, dia kena bayar RM105. Itu bank. Tak ada hati dan perasaan. Dia tak fikir orang meniaga tu susah nak dapat duit. Dia tak peduli. Kadang-kadang saya kata macam Along lagi. Along tentulah lebih kejam lagi. Dia potongnya tangan. Tapi bank tidak lah. Tapi bank, court juga kita pergi. Jadi dalam keadaan segini, mereka tak fikir you buat meniaga, pinjam RM100,000, RM200,000. Tiba-tiba meniaga collapse. Dalam ekonomi begini, hutang tetap hutang. Jadi, ambil hutang, bayar hutang. Itu bank. Jadi saya harap agar pimpinan di Kementerian Kewangan dapat berbincang dengan bank. Janganlah dalam keadaan susah begini, you ambil RM1. Memanglah tak nampak RM1 saya. Kalau sebulan you buat keluaran 20 kali, mana RM20? Nak simpan duit dalam tangan, cepat habis. 300 ni, tengok barang-barang kita pun beli, habis. Besok keluar lagi. Jadi kalau satu orang tu 5 kali lah, dia keluar ada wang daripada bank. Dalam tempoh sebulan, mana RM5? Kalau 1 juta rakyat kita, bermana 5 juta? Bank juga untung. Kemana pergi duit tu nak disalurkan? Dengan wang 5 juta tu, apakah dipulang balik pada kerajaan, pada rakyat? Untuk membantu. Dikumpulkan RM1, dapat dah 10 juta, 20 juta. Apakah dipulangkan balik daripada tabung yang lain? Kalau buat tabung boleh tahan jugalah. Saya bersetuju. Itu keadaan saudara. Dan saya juga menerima kiriman daripada persatuan kontraktor yang akan berhadapan dengan masalah besar ni saudara. Sebab rumah dah rosak, nak diperbaiki. Jadi yang Ketua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kedah, iaitu Datuk Muhammad Zayed Mat Ismail, dia kata terdapat harga barangan terbabit hari ini, iaitu besi, simen dan sebagainya, telah pun menaik, melambung sehingga mencecah 100%. Ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna kena lihat. Jangan diizinkan agar harga-harga barangan ini terus naik. Macam mana? Sebab kontraktor ni mestilah ada orang datang tolong baiki rumah saya,
dinding saya dah pecah, atap saya dah bocor, ini dan sebagainya. Dan bila kontraktor ini mau membantu, mereka juga tentulah sebagai kontraktor, mereka okey. Tetapi dalam keadaan begini, macam mana mereka nak membantu, macam mana mereka nak melangsaikan kontrak-kontrak untuk membaiki rumah dan sebagainya. Sebab harga barang dah terlalu tinggi. Itu menurut kepada yang di-Ketua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kedah, Datuk Mak Zayat. Jadi dia katanya selepas berbulan-bulan kontraktor ini menghentikan kerja-kerja pembinaan berikutan daripada Perintah Kawalan Pergerakan, kontraktor kini terpaksa berdepan kenaikan harga barangan asas pembinaan. Ia bukan perkara baru, dia kata. Malangnya belum nampak tanda-tanda situasi akan pulih. Jadi pihak berwajib perlu segera mengkaji langkah-langkah bagi menangani kesan dan impak daripada kesan kenaikan tersebut. Itu kenyataan daripada persatuan, saudara. Dan waktu yang sama juga, ini satu hal lagi ni, Fomka. Kerana katanya bil elektrik pengguna telah pun meningkat antara 25 hingga 40%. Ramai pengguna-pengguna elektrik sekarang ni telah diganggu pemikiran mereka apakah rumah mereka akan bergelap dalam masa 2-3 hari lagi, atau seminggu ataupun 2 minggu lagi, kerana mereka masih lagi belum menjelaskan bayaran bil elektriknya, dan kenaikannya sampai 40%. Itu menurut Fomka. Jadi ini kenyataan daripada saudara Marimutu. Kerana dia kata bacaan bil yang dikenalkan Tenaga Nasional BIS adalah berdasarkan sekatan tarif. Jadi berdasarkan penggunaan maka bil akan menjadi tinggi kerana penggunaan pelanggan meningkat. Semakin banyak penggunaan elektrik, semakin tinggi bilnya kerana sekatan tarif dibuat seperti itu. Itu kenyataan daripada Marimutu. Marimutu ni adalah Datuk N Marimutu, daripada Fomka, Persatuan Pengguna. Jadi saya harapkan agar menteri yang jaga tenaga elektrik, pengurusi syarikat TNB buat kajian macam mana nak buat. Ramai rakyat terkesan ni sebab mereka terkesan dari segi ekonomi, wang yang tak berapa banyak ada lagi. Dalam waktu yang sama, sekarang ni berlaku pula banjir begini, memang tak boleh keluar rumah, duduk di rumah. Bila duduk di rumah, tentulah bil elektrik itu meningkat, saudara. Cuma saya agak terkesan apabila semalam saya baca satu culipan yang Perdana Menteri memberi bayangan. Katanya tidak mustahil kebebasan yang diberikan selepas berakhirnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan ditarik balik sekiranya kes COVID-19 terus meningkat, ditambah dengan kemunculan varian baru. Ini saya kata ni yang Perdana Menteri ini kenyataannya kenyataan politik. Jangan pula kan orang minta pilihan raya diadakan, maka katanya bahawa PKP tak boleh buat pilihan raya. Ini pun ada hal juga. Saya bila tengok kenyataan itu, menurut Datuk Ismail Sabri, sebelum itu seluruh rakyat perlu terus mematuhi prosedur operasi standard SOP. Okey, memang semua rakyat dah patuhi sekarang. Jadi dia kata waktu dia umumkan PKP 10 dulu hanya 347 kes. Dan sekarang ni dah meningkat. Jadi katanya beliau bimbang. Kita sudah kata kerajaan janji tidak akan ada PKP lagi, tapi kalau kes meningkat sukar untuk kita mengekalkan keadaan itu. Itu kenyataannya awak Perdana Menteri. Apa ni hal Muhammad Ali ni, buruk ke Perdana Menteri benda ni. Pula kat kau lah. Malah nak layan kadang-kadang saudara. Orang kita cakap A, dia kata B, kita cakap C, dia kata D. Susahlah. Kalau dia merasakan pandai sangat, kita bagi pencerahan, dia menganggap itu tuduhan. Saya bercakap terus terang. Bagaimana yang menurut Tengku Razli Hamzah, dalam satu kenyataannya di Gua Musang, dia kata bahawa masalah untuk mereka yang menerima suntikan dos penggalak sebagaimana disarankan kerajaan yang berbeza, terutama pada golongan berusia 60 ke atas itu, dia kata sepatutnya tidak ada masalah. Tetapi sebagai penerima 2 dos lengkap suntikan vaksin jenis Sinovac, beliau hanya akan menerima suntikan dos penggalak daripada sepatutnya dari jenis yang sama. Tapi bila ada perbezaan dosnya, maka katanya rakyat menerima dos penggalak jenis berbeza seperti Pfizer. Memutuskan katanya perkara itu bertentangan dengan perlembagaan negara serta hak asasi manusia. Beliau bukan anti vaksin, tapi cara itu. Dia menurut yang Muhammad Tengku Razali, dia kata saya dulu dapat 2 dos Sinovac. Kalau dos penggalak saya hanya nak Sinovac ni. Kerana saintis WHO, dia pertubuhan kesihatan sedunia kata kita tak boleh campur-campur.
Kerana katanya saya hargai diri saya sendiri dan saya juga mahu rakyat jaga kesihatan masing-masing. Jadi jangan kita campur adukkan katanya. Tak bolehlah nak buat ikut suka dicampur-campur. Ini nyawa dan ini badan kita. Kalau kita sakit, menteri bukannya sakit. Itu kenyataan beliau sewaktu di Gongusang semalam. Kerana Menteri Kesihatan Haji Wahidin berkata sekiranya kumpulan individu yang dinyatakan itu hanya sekadar mendapat suntikan dos penggalak selepas Februari, maka status vaksinasi mereka akan ditukar menjadi tidak lengkap. Itu satu hal lagi. Tak habis-habis nak menyucuk orang. Dah okey, dah ambil 2 dos, sekarang ni dah minta 1 dos lagi, dos penggalakan tambahan. Jadi lepas tu kalau macam saya kenalah, sakit sampai hari ni lagi. Dulu saya ambil 2 dos. 2 dos saya tu adalah Sinovac. Kemudian dicampur dengan Pfizer. Seriau juga saya bila menatap kenyataan begini. Betul juga saya kata, kenapa dicampur aduk? Apakah benar-benar itu berkesan dan sebagainya? Jadi kata Yang Muhammad Teguh Razali, dalam amalan demokrasi yang dijamin oleh perlembagaan, tidak ada sesiapa pun di negara ini diberi kuasa untuk memaksa rakyat menerima sesuatu yang boleh memberi kesan kepada kesihatan mereka. Dia kata tak boleh buat begitu katanya. Ini demokrasi yang dijamin oleh perlembagaan. Jadi katanya saya bukan menentang, tapi kita mesti ada pilihan untuk menjaga kesihatan kita. Jadi Yang Muhammad Teguh Razali dia kata saya bukan milik siapa, tetapi kita semua ini adalah milik Allah. Itu usai tentang apa ini musibah, tentang COVID, tentang masalah ekonomi yang tenat sekarang ni. Jadi tak santun politik tak boleh juga. Jadi sebab itu saya katakan, buat macam mana sekalipun pilihan raya umum perlu didahulukan. Kalau pemilihan parti didahulukan, maka hancur leburlah parti kita ni sebab pembalahan akan tercetus. Dan ini juga yang diharapkan oleh mereka yang berada dalam kluster menteri. Sebenarnya menteri-menteri UMNO ni bukan tak nampak bahawa kerajaan hari ini memang tidak stabil. Tapi mereka buat-buat tak nampak kerana kesedapan duduk sebagai menteri untuk meneruskan. Kita katakan kalau diteruskan pilihan raya pun, kalau kamu menang, kamu dapatlah jawatan itu balik. Tapi masalah sekarang ni mereka tidak yakin mereka boleh menang. Kenapa mereka berkata begitu? Apakah kerana mereka tidak melaksanakan tugasnya? Jadi cuba mengabui rakyat dengan mengatakan itu kalau mesti buat dari pemilihan parti dulu. Ini tak selesai lagi saya. Sebab sebenarnya saya nak beritahu 15 tahun dulu, yes, rakyat kadang-kadang tidak mendapat informasi yang jelas. Tapi hari ini segala-galanya di hujung jari. Dengan adanya teknologi 4G, besok datang 5G. Sekelip mata rakyat dapat tahu apa yang berlaku. Cuma hari ini saya nak bagi tahu terus terang, ini lawak yang paling hebat. Saya ketawa berdekat-dekat seorang diri. Rumah saya kata saya ni gila kata. Saya kata I cannot brain lah. Ini betul-betul I cannot brain. Apabila Tan Sri Muhyiddin dia kata hormatilah PBM. Ini memang saya kata lawak paling lucu. Kerana dia kata ada perjanjian antara PBM dengan UMNO. Jadi ada pula yang hantar kiriman pada saya. Dia kata, Tok, betul ke? Apa cerita ni? Betul ke PRU15 menurut kata Muhyiddin perlu dapat kata putus dari PBM? Itu betul ke? Jadi bagaimana dengan Datuk Ismail Sabri? Dia takkan apa-apa. Kalau dia nak bubarkan parlimen, tak boleh. Mesti dapat kelulusan dari PBM. Jadi cara bagaimana UMNO nak dapatkan bubaran? Jadi dia bertanya, cara bagaimana nak dapatkan bubaran? Saya kata kalau keadaan gitu nanti, kalau dia gentap dari ahli UMNO, bubarlah juga. Tapi saya tak bersetuju. Saya tidak bersetuju agar ahli parlimen menarik sokongan begitu saja. Kerana nanti orang kata nampak jahatnya UMNO. Kita bermasalah waktu di pilihan raya negeri Melaka. Kerana yang tarik sokongan itu orang UMNO. Akhirnya orang kata orang UMNO lain tak ada. Parti projek, parti nakkan kuasa. Jadi kalau kita tarik sokongan itu, maka orang kata ini tak lain nak apa kuasa. Jadi sebab itu saya merasakan agar Yang Muhammad Perdana Menteri dapat memikirkan cara terbaik macam mana nak mengatasi masalah ini. Nak ditarik lama-lama pun konon sampai 2023 pun sampai bulan Mei. Ini kadang-kadang menteri ni dia buat kenyataan, dia tak fikir bahawa jeda waktu pilihan raya umum mesti diadakan sebelum 9 Mei 2023. Kerana selepas 2023 Mei, maka kita tak ada kerajaan. Itu kehendak perlembagaan.
Kalau bulan Mei, sebab saya kata semalam saya beritahu, kemarin saya beritahu, nak saya jelaskan lagi. Iaitu Januari, Februari, Mac, April, Mei. 5 bulan saja. Daripada bulan tahun 2022. Jeda waktu untuk UMNO mengadakan pemilihan adalah pada November. November berakhirnya tentulah Disember atau Januari. Apakah dengan luka yang kita ada bersarang, bergaduh sama-sama sendiri nanti, nak adakan pilihan raya boleh menjamin kemenangan? Ini masalah yang diorang tak fikir. Sebab itu buatlah pilihan raya tu bulan Julai ke, sebelum pemilihan parti. Yang nak ditahan sangat mesti buat pemilihan parti dulu. Kenapa? Itu persoalannya. Jadi pada diorang yang berada di anjung kuasa tu, fikir-fikirlah rakyat, bukanlah sebodoh yang anda jangkakan. Dan berhubungan kenyataan Tan Sri Muhyiddin, setahu saya UMNO tak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian apa-apa pun dengan Tan Sri Muhyiddin ataupun parti PBM maupun Kerajaan Perikatan Nasional untuk kita menobatkan Yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Benar, Datuk Seri Ismail Sabri datang daripada UMNO. Beliau lah naib Presiden UMNO. Tapi tidak ada pula kita nak menyembah dia orang, okey kita setuju. Tak ada perjanjian. Setahu saya yang ada perjanjian adalah antara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bersama dengan Pakatan Harapan. Itu pun bukanlah perjanjian yang jitu. Ialah perjanjian persefahaman. Dia ada standing, MOU. Yang jadi okey, tak jadi pun tak apa. Antara Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan keluarga Malaysia bersama dengan PKR, DAP dan Amanah. Bukan UMNO. Kerana Datuk Ismail Sabri tidak mendapat satu kuasa daripada Majlis Tinggi UMNO untuk menandatangani perjanjian dengan Amanah ataupun DAP dan PKR. Tak ada. Jadi tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin kata dia ada perjanjian ya. Setahu saya UMNO tidak ada perjanjian apa-apa dengan Tan Sri Muhyiddin. Malah pemimpin utama UMNO, malahan pemimpin utama UMNO lah yang menyingkirkan Tan Sri Muhyiddin daripada anjung kuasa si perdana. Jadi apa ada perjanjian sulit pula? Apakah ada perjanjian sulit antara Datuk Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin? Ini yang buatkan saya kata I cannot brain. Dia kata sangat-sangat jelas di sini PBM dan PN. Ternyata kadang-kadang dia takut sebab dia dalam ucapannya dia kata bahawa UMNO jangan dabik dada, UMNO janganlah ini merasakan bahawa tarikh penentuan pilihan raya itu hanya hak mutlak UMNO. Mestilah dirunding dengan Perikatan Nasional juga. Sebagaimana ada persetujuan bila masa kita ada berjanji. Dan saya kata kadang-kadang dia orang ni bila saya cakap dia orang kata saya ni melampau, mulut lampiah. Kadang-kadang saya kata dia orang ni bangang. Betul saya kata. Kalau dah bubar parlimen tu apa perlunya lagi perjanjian? Seandainya Datuk Ismail Sabri buat keputusan besok dia pergi menghadap Agung, tuanku dan keadaan sedang ni kita nak bubarkan parlimen. Takkan Agung nak panggil Tan Sri Muhyiddin? Masakan Agung akan panggil pula ketua parti? Nak minta persetujuan dia orang kerana kuasa mutlak, kuasa progresif untuk menasihati Duli Yang Pertuan Agong adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri jumpa Agong nak buat bubar parlimen untuk kita memanggil pilihan raya. Alasan gini, sebab kita jeda waktu kita 2023. Okey, jadi tak apalah kita buatlah bulan Julai ni. Ataupun awal lagi sedikit. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Bulan Jun ke? Okey, tak ada masalah. Takkan pula nak konsak, kena bincang. Who are you? Lu siapa? Anda adalah Perdana Menteri yang disingkirkan oleh UMNO. Pasal apa pula kita nak berunding pula nak menentukan tarikh pilihan raya? Jadi kadang-kadang saya kata I cannot brain lah dia orang pemikiran dia orang ni. Dia kata bersatu memberi sokongan kepada naib Presiden UMNO. Itu jelas betul. Itu Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan bersama-sama dalam kerajaan yang berasaskan kepada terma-terma tertentu yang telah dipersetujui bersama. Kita mana ada terma? Apakah Datuk Ismail Sabri mempunyai perjanjian sulit dengan Tan Sri Muhyiddin? Ini persoalannya bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa beliau bersatu memberi sokongan kepada beliau berasaskan kepada terma-terma tertentu yang telah dipersetujui bersama. Ini this one I cannot brain. Atau apakah beliau nak mendedahkan bahawa ada perjanjian antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin? Ini yang membuatkan rakyat merasakan dia ni takut dengan Muhyiddin ke? Dan sedangkan dia tahu
Seperti mana disebut oleh Perdana Menteri, katanya UMNO kembali, tetapi seperti mana disebut oleh Perdana Menteri, UMNO kembali memegang tampuk kerajaan bukan kerana parti itu mempunyai jumlah kursi majoriti di Parlimen. Betul. Itu memang jelas. Tetapi kerana sokongan diberikan oleh parti-parti PN, Gabungan Parti Sarawak, Parti Bersatu Sabah dan beberapa ahli Parlimen bebas. Jadi, kata Tasimuddin ini adalah kenyataan dia. Jadi saya ingin berpesan kepada pihak-pihak tertentu dalam UMNO, hormatilah sedikit, jangan mudah lupa diri. Bila masa pula kita lupa diri, kita cuma nak minta Perdana Menteri umumkan pilihan raya lebih awal. Perlu apa nak berunding dengan korang? Itu hak mutlak. Dia pernah jadi Perdana Menteri, dia pun tahu persoalan ini. Kenapa dibangkitkan macam ni? Ya, Perdana Menteri akan berbincang terlebih dahulu bila masa sesuai untuk diadakan pilihan raya. Ini yang membuatkan kadang-kadang saya kata dia ni apa ni? Padahal lah pun jadi Perdana Menteri yang singkat. Perdana Menteri pula nak kena bincang dengan parti-parti yang lain. Kalau dah ada pilihan raya, dah kita dah tak ada kerjasama dengan PBM. Itu jelas. Nak bincang buat apa? Kita nak bincang dengan musuh. Kita ingat besok minggu depan kita nak adakan pertandingan ya. Kita dah tahu dia nak tekam kita. Kita dah tahu dia akan tekam kita. Nak bagi tahu pula. Tengah waktu kita ada kuasa ni, if you are smart politician, you never tell. Tiba-tiba itu dia panggil snap election. Menghadap agung, terus. Tak perlu pun bawa dia bincang dalam kabinet. Ini saya kata bangang punya kenyataan ni. Ini saya haraplah supaya rakyat faham. Jangan terperangkap dengan terpengaruh dengan kenyataan Tasimuddin bahawa UMNO mesti berunding dengan PBM. Who are you untuk kita berunding? Memang kita dah bermusuh dari awal. Anda pun memang musuhi kami. Jangan nak tunjuk anda baik, jangan nak tunjuk anda bijak. Kalau saya jadi Perdana Menteri, kita akan berunding. Berunding apa? Bila tarikh pilihan raya tidak ada perundingan. Rasa sedap-sedap diri boleh pandai pilihan raya, panggil pilihan raya. Dan UMNO cuma menuntut, kerana kita menuntut daripada Datuk Ismail Sabri, beliau lah naik Presiden UMNO. Kalau beliau ada itu Perdana Menteri, kita tak, kalau beliau ini apa-apa daripada PBM, kita tak minta pun. Batang kau lah nak buat apa pun. Kerana beliau adalah naib Presiden UMNO, wajar warga UMNO menuntut. Dan ini adalah hak yang termaktub dan mutlak miliknya. Perdana Menteri kena jumpa Agung, menghadap Agung. Menasihati Agung supaya ada pilihan raya. That's all. Tak ada lebih dari itu. Apa masalahnya? Kadang kawan yang masa yang bersimpati dengan Muhyiddin dia marah kat saya, nak marah lah. Saya bukan nak mengajar yang Perdana Menteri. Saya nak katakan kalau apabila adanya pilihan raya, mana ada lagi perjanjian? Apa lagi ada perjanjian? Pilihan raya, kalash. Terpulang pada rakyat nak pilih siapa? Whatever yang ditandatangani sebelum tu dah habis, dah luput. Panggil pilihan raya, serahkan kuasa pada rakyat. Sebab UMNO dari awal menuntut adakan pilihan raya. Sebab kita nak serahkan balik kepada rakyat untuk membuat keputusan siapa yang mereka nak pilih sebagai pimpinan. Terpulanglah pada rakyat untuk memilih pemimpin mana ataupun parti mana untuk merajui kerajaan. Sebagaimana di Sarawak, macam mana di Melaka. Itu saja. Bukan kita rasa kita boleh menang maka kita nak bertanding. Tidak. Sebab kita rasakan this is the best time. Dalam keadaan sekarang ini, Perdana Menteri yang begitu sukar. Kerana beliau bukanlah mewakili parti yang solid, yang mempunyai dominan dalam kerajaan hari ini. Kena hanya sekadar parti tempelan. Jadi UMNO minta supaya dia adakan pilihan raya. Jadi yang membuat Tasimuddin, janganlah buat kenyataan begini. Janganlah buat kenyataan yang membangangkan rakyat. Ataupun kenyataan yang bangang. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.